Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Kebun Kampung. Dan seperti biasa bersama saya dengan Si Ketam. Dan hari ini kita nak mengupas antara masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh seorang pekebun hidroponik. Okey, untuk tajuk kali ini saya akan mengupas tentang masalah pH air ataupun pH air baja ni. Okey, kalau kita lihat dekat daun dia ni, dia tak hijau sangat. Dia ada macam bintik-bintik kekuningan. Kalau nak diikutkan air baja tu, nanti kita akan cek juga air baja dia berapa ppm, dan kita nak kena pasti yang baja dia cukup ataupun tidak dengan kapasiti ataupun keperluan dia untuk usia sekarang ni. Okey, selalunya kalau benda ni jadi dia antara dua. Okey, yang pertama ppm baja rendah ataupun baja dia tak cukup, dan yang satu lagi kalau ayam ppm baja ataupun power baja dah okey, dia akan mai tu masalah yang kedua, iaitu pH air. pH air juga dia mengganggu pokok itu untuk mengambil nutrien tertentu, sebab bila pH dia tinggi dia akan potong beberapa unsur untuk dia serap. So bila ada beberapa unsur yang tak boleh diserap, itulah yang menyebabkan dia akan jadi kuning-kuning macam ni. Dia tak boleh hijau walaupun pokok dia sihat. Okey, sekarang ni kita akan cek dulu ppm air. Lepas tu kita akan cek juga pH dia, yang kita akan kena pasti apa masalah dia sebenarnya antara dua tu. Ada 3 jenis meter yang kita gunakan untuk hidroponik. Yang pertama EC dan TDS meter, yang kedua TDS 3 ataupun meter yang mengukur ppm, dan satu lagi pH meter. Okey, so kita akan gunakan 2 ataupun 3 meter ni untuk kita cek keadaan air baja kita. Okey, first kita akan ambil satu bekas air ni. Okey, kita akan masukkan sikit air. Okey, cukup. Okey, yang pertama kita akan cek dulu ppm meter. ppm meter untuk tengok kadar baja dia. Okey, baja dia menunjukkan sekarang 699, ataupun kita gunakan terus menjadi 700 ppm. Okey, so dalam keadaan umur sekarang ni 700 ppm adalah mencukupi. So tak ada masalah dengan keadaan ataupun power baja. So kita akan cuba cek pula untuk kita cek pH air. Okey, ini pH meter. Okey, kita akan masukkan. Okey, sekarang dia menunjukkan 7.11. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan, pH yang sesuai untuk sayur-sayuran yang seperti sawi, cailan, bayam, dia yang paling afdal ataupun yang paling sesuai dengan dia adalah di antara 6.0 hingga 6.5 pH. Wah, okey, so sekarang ni 6.95. So dia akan turun dan turun sampai dia berhenti, dan bila dia berhenti kita akan bagi tahu. So kalau dia tak sampai 6 maksimum, kalau tak sampai pH dia 6.5, maksudnya dia meninggi. Okey, antara sebab-sebab dia meninggi ataupun daun dia tak hijau. Okey, yang pertama sekali, air dalam takungan ni adalah air yang lama kita tak tukar ataupun kita tak salin. Selalunya dia akan jadi macam tu lah. Dia akan mempengaruhi pH air. Dia akan meninggi. So kita perlukan reducer pH untuk kita turunkan pH tu balik. Okey, masalahnya juga akan berlaku sekiranya kita sekarang menggunakan baja A. Contoh jenama A, baja AB juga tapi jenama A.
Kemudian kita akan nak cuba baja jenama baja AB jenama B. Okey. So itu pun salah satu juga yang akan mempengaruhi pH sayang dan dia akan mengganggu juga pH sayang. So benda yang kita perlukan adalah pH reducer. Okey. Ini pH reducer saya. Okey, macam mana saya nak guna, saya tunjuk. Cuma kita perlu confirmkan dulu pH air tu sesuai ataupun tinggi. Okey, so sekarang ni dia menunjukkan dia berhenti di 8.86. 8.86. So maksudnya dia dah melebihi 6.0, 6.5 pH air. So maksudnya dia memang tinggi. Sebab itulah daun kita jadi macam tu. Sebab itulah daun kita jadi macam tu, dia tak hijau. So bukan masalah lain antara pH air dengan power baja saja. Jika power air cukup, dan ini adalah masalah daripada pH air. So saya harap benda ni dapat membantu kawan-kawan dalam bidang hidroponik. Sebab sebelum ni saya pun pernah jadi sebelum ni saya sawi giant, tapi saya buang ataupun saya yang teruk tu saya buang, yang boleh gagah tu saya ambil makan. Sebab saya tak tahu punca dia dan cara penyelesaian dia. Dan sekarang ni saya dah tahu. So bila dia menghijau macam tu, maksudnya pH dia kacau. Okay. So sekarang ni dia berhenti di 8.86. Okay. So kita akan cabakan reducer sekarang. Okay, cara menggunakan pH reducer macam ni. Okay, so kita akan mulakan dengan kita akan masukkan reducer dan kita akan keluarkan dulu diameter ni. Okay, kita tak ada macam kita pakai ukuran yang spesifik, kita cuma bajet saja. Okay, kalau macam saya suka untuk menggunakan satu tudung dia ni. Okay, satu tudung. Saya akan masukkan ke dalam ni. Okay. Okay, dah cukup. Okay. Lepas tu kita akan campurkan ke dalam ni, ke dalam tangki utama ni. Okay, kita biar sekejap dan kita akan kacau dia supaya pH reducer tu merata di dalam air baja. Dan kemudian kita buat ukuran semula. Jika dia dalam lingkungan 6.0 hingga 6.5, itu bermaksud pH kita dah okey. Dan dalam sehari ataupun 2 hari, daun kita tu akan menghijau balik. Okey. Selesai dah cukup, dan kita akan ambil banyak sikit lagi. Dan kita akan masukkan pH semula. Okey, sekarang ni meter menunjukkan 6.4, 6.39, 6.35, 6.2, 6.14. Okey. So sekarang ni pH kita berhenti di 6.14. Okey, so maksudnya masalah kita dah selesai. Sebab pH air dah berhenti di 6.14. Cukup untuk hari ini. Semoga dapat membantu kawan-kawan dalam berkebun secara hidroponik. So saya pun mengalami masalah yang sama dulu, dan sekarang ni saya dah tahu cara penyelesaiannya, dan sekarang ni saya ingin berkongsi dengan kawan-kawan cara penyelesaian mengenai daun yang kekuning-kuningan ataupun daun yang bertumpuk-tumpuk. Okey. So saya sangat berharap kita dapat berjumpa lagi di episod yang lain, dan jika benda ini memberi manfaat dan pelajaran kepada kawan-kawan, silalah subscribe dan share
Dan jika ada apa-apa pertanyaan, boleh kawan-kawan komen kat bawah. So, terima kasih kepada subscriber saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Semoga kawan-kawan berada dalam keadaan yang sihat dan dijauhkan daripada virus COVID-19. Stay home. Kita jaga kita, jaga diri, jaga semua. Bye-bye.